Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita masih lagi di kompetisi 3 melaksanakan kerja pembaikan pada peralatan modul ETN 2023 pembaikan peralatan elektronik industri. Okey, kita lihat tajuk kecil kat sini ada dua yang kita nak bincangkan dekat dalam slide ni. Yang pertama, tajuk yang pertama mengesan kerosakan high five. Dan satu lagi mengesan kerosakan pemain DVD. So ada dua peralatan yang kita nak kesan kerosakan dia dan bagaimana cara kita nak tulis laporan. Sebab slide sebelum ni kita buat mengesan kerosakan penerima radio dan mengesan kerosakan penerima TV. So slide kali ni kita masuk kepada peralatan high five dan pemain DVD. Okay, first kita lihat high five dulu. Kaedah mengesan kerosakan high five. Okey, mula sekali kita mesti mengenal simptom kerosakan. Jadi untuk ni kita untuk high five ni ada lebih kurang tiga cara nak mengenal simptom tu. Yang pertama, tiada keluaran salah satu speaker kanan atau kiri. Yang kedua, tiada keluaran kedua belah speaker tak ada keluaran. And then yang ketiga, keluaran speaker ada tapi perlahan. Okey, ini antara simptom yang akan berlaku pada high five lah. Okey, ada tiga. Tiada keluaran salah satu speaker kanan atau kiri. Tiada keluaran kedua belah speaker langsung tak ada. Kemudian ada keluaran tapi perlahan. Okey. Seterusnya, kaedah mengesan kerosakan dalam jadual 3 ni. Pertama, kaedah pemerhatian. Okey, kalau kaedah pemerhatian, awak maklumlah kita gunakan melihat secara fizikal komponen jika ada yang hangus dan menghidu jika ada komponen yang terbakar atau kita rasa ada komponen yang panas ke atau apa kan. Kemudian yang kedua, kita ada kaedah suntikan isyarat. Okey, kalau kaedah suntikan isyarat, mestilah kita kena gunakan alat dia ialah penjana isyarat audio. Kemudian pencana isyarat audio tu kita kena alaskan kepada 1 kHz sesuai untuk isyarat audio. Kemudian kita pilih gelombang sinus dan isyarat disuntik masukkan ke setiap peringkat. Okey. Kemudian bila kita dah suntik dengan isyarat pencana audio, kita akan dengar bunyi nada lah. Bunyi nada pada pembesar suara. Jika tiada bunyi nada pada pembesar suara, maka kita boleh jangkakan perangkat tersebut mengalami kerosakan. Kita boleh rujuk gambar darjah 9 nanti. Okey, contoh apabila isyarat disuntik pada masukan peringkat B, katalah kita katakan nama tu peringkat B, ada bunyi nada, kat situ ada bunyi nada di pembesar suara. Akan tetapi apabila isyarat disuntik pada masukan peringkat A, tiada bunyi nada pada pembesar suara, maka peringkat A mengalami kerosakan. Tempat yang tak ada bunyi tu, so kita jangka dia mengalami kerosakan. Okey, seterusnya kalau kita gunakan surehan isyarat. Surehan isyarat kita kena gunakan alat dia ialah osiloskop bila untuk suri isyarat. So kalau kita gunakan suri isyarat, kita lihat apa? Kita nak lihat, kita ukur bentuk gelombang dan lihat bentuk gelombang pada keluaran setiap peringkat yang ditunjukkan. Nanti kita akan rujuk pada gambar darjah 10. Contoh, jika tiada isyarat pada keluaran peringkat B, ya, bila kita dekat peringkat B tiada keluaran isyarat, tiada bentuk gelombang, maka peringkat B mengalami kerosakan. Okey, yang keempat, kita gunakan ukuran voltan. Kalau ukuran voltan, peralatan dia mestilah meter volt. Okey, meter volt. Ataupun kita gunakan multimeter, tapi kita pilih julat volt. Okey, lepas tu setelah peringkat A rosak dikenal pasti, maka voltan perlu diukur pada komponen utama. Selalu kita akan ukur pada kaki transistor atau IC lah. Ini ialah komponen utama. Komponen utama pada peringkat litar bekalan kuasa. Kemudian bila dah ukur, barulah kamu buat analisis perbandingan nilai voltan. Perbandingan nilai voltan normal dengan nilai voltan ketika rosak supaya dapat mengenal pasti komponen yang rosak.
Langkah seterusnya yang kelima ialah kita kena ukur rintangan. Okey, ukur rintangan mestilah gunakan meter ohm ataupun kita gunakan multimeter guna julat ohm untuk mengukur rintangan perintang sama ada terbuka atau berubah nilai atau apa saja komponen atau apa saja komponen satu. Lepas tu laluan pun kita boleh guna kita kata menguji keterusan, tapi kita kena gunakan meter ohm lah. Okey, perlu diambil perhatian bahawa semasa kita ukur rintangan ni, bekalan kuasa pada peralatan mestilah dimatikan atau di-off-kan, ya. Itu penting. Kalau kerosakan terbuka, perintang biasanya infinity atau nilai terlalu tinggi. Itu terbuka. Kalau terpintas ialah sama dengan 0 ohm. Kalau terbuka, infinity atau nilai terlalu tinggi. Bacaan yang kita dapat pada meter ohm. Okey, seterusnya inilah dia tadi gambar ajar 9, kaedah suntik isyarat. Di mana kalau kaedah suntik isyarat kita gunakan penjana. Penjana isyarat audio, lepas tu kita laraskan dia 1 kHz, kita suntik kat peringkat A. Tadi dia kata kalau kita suntik dekat peringkat A tiada bunyi. Masa suntik kat peringkat B ada bunyi. Maknanya bahagian B ni elok. Tapi bila kita ukur kat peringkat A tiada bunyi. Mana peringkat A ni yang mengalami kerosakan. Ini ialah kaedah suntikan isyarat. Bawah ni ialah kaedah surehan. Kaedah surehan isyarat kita gunakan peralatan dia ialah osiloskop. Gunakan kita nak lihat bentuk gelombang. Kat sini katalah kita nak lihat bentuk gelombang dekat peringkat A. Ya, dekat peringkat A masukkan ada gelombang. Keluaran pun ada gelombang. Dan keluaran peringkat A ada gelombang. So, bila keluaran peringkat A ada gelombang, mestilah dekat masukkan peringkat B pun ada bentuk gelombang. Tapi bila kita guna osiloskop, dekat peringkat B tak ada gelombang. Bermakna, keluaran, kalau dekat keluaran peringkat B tak ada bentuk gelombang, maknanya peringkat B ni mengalami kerosakan. Okey. Seterusnya, ini ialah gambar ajar sebenar PCB mixing amplifier. Bentuk sebenar PCB dalam peralatan hi-fi tu, inilah dia rupa dia. Macam ni. Okay. Bentuk PCB dia. Kemudian, ini adalah litas skema dia. Litas skema mixing amplifier. Okey, jadi kita akan dapatlah nombor komponen dekat sini. Seterusnya. Okey, contoh laporan mengesan kerosakan. Ini ialah format nak tulis laporan kerosakan apa juga jenis peralatan. Kita mesti ada blok sinter, dan kita ada blok langkah kerja, dapatan dan kesimpulan. Okey, ini pasti ada. Jadi, kalau kita nak kesan kerosakan, contoh simptom dia tiada keluaran audio sebelah kiri, sebelah kanan normal. Maknanya audio sebelah kiri tak ada keluaran. Tapi sebelah kanan normal. Okey, langkah kerja yang perlu kita buat. Pertama sekali, kita sambungkan hi-fi dengan peranti yang kita nak gunakan. Dengan speaker, DVD player, semua tu kita mesti kena sambungkan, ya. Sebab hi-fi kita boleh gunakan dia saja, ataupun sebab kita nak tengok apa yang rosak dekat hi-fi tu, sebab dia tak ada keluaran audio sebelah kiri, sebelah kanan atau normal. Kita boleh gunakan hi-fi tu saja, atau kita boleh masukkan peranti lain, contoh DVD kepada hi-fi tu lah. Bila kamu dah sambungkan, barulah kita onkan switch power dia. And then laras kawalan pengguna bagi menguji kefungsian. Jadi ada 6 pelarasan kawalan pengguna pada hi-fi. Pertama kita ada master volume, music base, music treble, left volume, right volume, input selector. Sama kita nak pilih DVD, sama ada kita nak pilih radio. Kan? Sama ada kita nak pilih CD. Semua kita boleh pilih dekat situ. Okey, dapatan dan kesimpulan dia, speaker sebelah kiri tiada keluaran. Manakala
speaker kanan, keluaran dia normal. So, kita boleh tulis kesimpulan. Ini ialah atas ni ialah dapatan. Yang bawah ni kita kena tulis kesimpulan. Bila kita dah ada dapatan, kita mesti ada kesimpulan. Okey, jadi kesimpulan kat sini berkemungkinan speaker sebelah kiri atau litar amplifier sebelah kiri mengalami kerosakan. Itu ialah kesimpulan kita. Okey, seterusnya langkah kedua kita lihat kita gunakan perjalanan isyarat dan kita dah laraskan nilai dia kepada 1 kHz. Kita suntik pada laluan isyarat sebelah kiri lah. Sebab kita tahu sebelah kiri rosak, kita tak payah uji sebelah kanan. Sebab confirm dah sebelah kanan tu ada bunyi. So, kita terus pergi ke sebelah kiri. Sebab sebelah kiri yang tak ada bunyi, kita suntikkan dengan perjalanan audio 1 kHz pada dekat 5401 dan pada komponen 551. Okey, kemudian pada kapasitor 10 mikrofarad dan perintang 22K. Jadi ini ada 4 dah, 1, 2, 3, 4 tempat yang kita nak suntik. Itu test point 541 dan test point 551. Okey, jadinya didapati pada B test point ni 541 ada bunyi tone. Pada C pun test point 551 ada juga bunyi tone. Tapi pada kapasitor 10 mikrofarad pun ada bunyi tone. Ya. Tapi pada perintang 22K tak ada bunyi tone. Dekat L-in tu, L-in socket tiada bunyi tone. Yang ni semua nombor-nombor yang sebut ni boleh kita rujuk kat litar skematik tadi skematik yang saya tunjukkan tadi. Kat situ kamu nampak kat mana point B 541, kat mana point C 551, kat mana kedudukan kapasitor 10 mikrofarad, kat mana kedudukan perintang 22K, kita boleh rujuk litar skematik yang saya bagi tadi. Okey, ini dapatan kita. Dapatan kita ini dia. Ada bunyi tone, tak ada bunyi tone tu ialah dapatan. So, kesimpulan dia yang bawah ni. Berkemungkinan laluan dari L-in ke kapasitor 10 mikrofarad mengalami kerosakan. Sebab daripada perintah 22K ke soket L-in tu tak ada bunyi tone. Okey, jadi kita jangka kat bahagian tu dah rosak. Okey, langkah ketiga, bila kita dah jumpa benda tu, apa kita buat? Selepas kita suntik isyarat, kita gunakan meter volt pula. Ukur voltan pada transistor 551 yang berhampiran dengan kawasan yang dijangka rosak. Jadi transistor 551 tu kalau kaki transistor mesti ada 3 kaki transistor. So kita kena ukur dekat kaki base, kaki kolektor, kaki emitter. Inilah pengujian dan voltan rujukan. Ini voltan normal. Yang sebelah sini ialah voltan normal. Pada base 3.5 volt. Pada kolektor 12 volt, pada emitter 1.5 volt. Tapi bila kita ukur voltan, semasa kita nak uji kesan kerosakan, didapati voltan menurun sikit pada base dan menurun juga pada kolektor. Sikit lah, tapi tak kisah sebab dia perbezaan plus minus 5%. Ni 1 volt. Jadi kita consider bacaan voltan tu still normal. Ya. Consider dapati voltan ukuran normal. Sebab dia pun beza sikit je. Sebab biasa kita akan ada perbezaan plus minus 5%. Jadi ini tak berapa masalah lah kalau dia turun sikit bacaan. Kerana hampir sama dengan voltan rujukan. Ini menunjukkan kerosakan tidak mempengaruhi nilai voltan. Jadi kerosakan yang berlaku pada high 5 tu tidak mempengaruhi nilai voltan. So bahagian bekalan kuasa tak mengalami kerosakan. Talian bekalan kuasa tak mengalami kerosakan. So dalam ni kita boleh detect sebab biasa dalam high 5 kita ada 2 laluan Satu laluan voltan, satu laluan isyarat. So bila macam ni, bila kita ukur voltan semua normal, maknanya laluan voltan, bekalan voltan tak mengalami kerosakan. Yang mengalami kerosakan ialah laluan isyarat. Sebab tu kita guna perjalanan isyarat audio tadi. Okey, jadi seterusnya yang keempat, bila kita dah tahu okey laluan isyarat yang rosak sebab tadi kat bahagian mana, tak ada bunyi tadi dekat kapasitor dengan line 1 tu.
line in tu yang tak ada tone. So kita terus boleh pergi detect ke kawasan tu. Kena offkan dulu bekalan. Gunakan meter ohm. Sebab bila kita uji keterusan rintangan ni, kita guna meter ohm. Untuk keselamatan meter ohm yang kita gunakan, yang kita nak gunakan, peralatan elektronik tu kita kena off. Okay. Jadi kita offkan dulu, offkan bekalan. Kita guna meter ohm, dulat kali 10 ohm. Ukur komponen yang dijangka rosak. Kita dah jangka rosak apa yang rosak tadi. Kita pergi ukur dekat R22K. Contoh, lihat gambar rajah ni. Meter ni dia ukur dekat R22K. Okay. Dan dapat tengok jam penunjuk menunjukkan bacaan sebelah kiri. Kalau menunjukkan bacaan sebelah kiri bermakna infinity. Bila infinity bermakna R22K ni terbuka. Sebab kita lihat dapatan yang kita dapat. Didapati nilai ukuran R22K ialah infinity. Ini memberi gambaran perintahan tersebut mengalami kerosakan. Mengalami kerosakan apa? Kita lihat seterusnya. Okey, ini memang format dia lah. Kita mesti ada apa komponen rosak dan jadi kerosakan dia dan apa kesimpulan dia. Jadi kita kata tadi dekat R22K meter menunjukkan bacaan infinity. So bila infinity bacaan tinggi mestilah R22K tu terbuka. Okey, apa kesimpulannya bila R22K terbuka? Maka laluan isyarat sebelah kiri dari punca pemain DVD ke power amplifier terputus. Seterusnya, tiada keluaran speaker sebelah kiri. Jadi, kita jumpa komponen rosak. Okay, so kita boleh gantikanlah komponen rosak tu. Senang kan? Alright, seterusnya, kaedah mengesan kerosakan pemain DVD. Okay, kita dah habis high five. Mengesan kerosakan high five, kita dah habis. Kita masuk pula kaedah mengesan kerosakan pemain DVD. Peralatan seterusnya. Okey, jadi mengenal simptom kerosakan yang biasa berlaku pada DVD ni ialah tiada keluaran video pada penerima TV. Pertama, simptom dia. Yang kemudian simptom kedua biasanya tiada keluaran pada speaker hi-fi. Sebab DVD tu kita sambung kepada hi-fi dan untuk bunyi suara kita sambung pada hi-fi. Untuk lihat gambar, kita sambung kepada penerima TV. Okey, jadi kaedah mengesan kerosakan, kita rujuk jadual 4 yang saya bagi. Macam biasa, pertama sekali mestilah gunakan kaedah pemerhatian. Kalau pemerhatian mestilah secara fizikal. Lihat secara fizikal komponen jika ada yang hangus, yang menghidu jika ada komponen yang terbakar. Ini ialah secara fizikal. Langkah kedua, kita kena suntik isyarat sebab dekat DVD pun dia ada mengeluarkan suara tapi menggunakan peranti hi-fi. Jadi, menggunakan penjana isyarat audio dan telah dilaraskan kepada julat 1 kHz dan juga gelombang sinus, kita laraskan isyarat disuntik kemasukan setiap peringkat. Okey, jadi bunyi nada didengar pada pembesar suara. Maknanya normal lah. Jika tiada bunyi pada nada pada pembesar suara, maka peringkat tersebut mengalami kerosakan. Kalau ada bunyi, dia okey. Kalau tak ada bunyi, maknanya dia rosak. Okey, langkah ketiga. Apa yang patut kita buat ialah surihan isyarat. Bila surihan isyarat, kita mesti tahu peralatan yang kita gunakan mestilah osiloskop untuk surih. Suntik penjana isyarat. Kalau surih, mestilah gunakan osiloskop di mana kita boleh mengukur bentuk gelombang pada keluaran peringkat video. Okey, contohnya jika tiada isyarat pada keluaran peringkat video, maka peringkat video mengalami kerosakan. Maknanya tak ada bentuk gelombang. Kita tak detect bentuk gelombang kat situ. Maknanya peringkat video tu mengalami kerosakan. Kemudian, langkah keempat, bila kita dah tahu sudah dah suntik dah, sebab dia ada dua kan dalam peralatan elektronik, satu laluan isyarat, satu ukur laluan voltan. Jadi kita kena ukur voltan. Bila guna ukur voltan, mestilah gunakan meter volt. Okey, meter volt, atau kalau kita gunakan multimeter, kita kena gunakan julat volt. Kalau nak buat laporan, mesti tulis alatan apa yang kita gunakan, julat apa yang kita gunakan, sebab tu semua markah.
Okey, setelah peringkat A rosak dikenal pasti, maka voltan perlu diukur pada komponen utama juga. Kita akan ukur voltan pada komponen utama seperti kaki transistor atau IC. Untuk dekat biasanya sebab dua komponen ni yang biasa kita akan bagi voltan rujukan. Bila kala dia dalam keadaan normal, kita tahu voltan rujukan dia berapa. So bila dia rosak mesti ada perbezaan di sana dengan merujuk pada voltan normal yang kita bagi. Okey, kemudian bila dah ukur voltan, kena buat analisis perbandingan nilai voltan normal dengan nilai voltan ketika rosak. Ini yang saya cakap tadi. Kita kena buat perbandingan supaya dapat mengenal pasti komponen yang rosak. Seterusnya, okey, tadi kita sambung bekalan kuasa pada litar mesti dimatikan semasa kita nak uji rintangan. Okey, lepas tu kerosakan kalau terbuka, meter menunjukkan infinity atau nilai terlalu tinggi. Kalau terpintas seperti biasa, 0 ohm. Okey, seterusnya kita lihat contoh laporan mengesahkan kerosakan. Contoh laporan mengesahkan kerosakan DVD. Macam biasa, simptom dia ialah dia beri kat sini tiada keluaran video pada penerima TV. Maknanya tiada keluaran video pada penerima TV. Audio sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri dan sebelah kanan normal. Maknanya suara adalah suara pada keluaran RF ada. Tapi gambar tak ada. Gambar, kalau kita tahu gambar tak ada, kat penerima TV. So, langkah pertama kita kena onkan switch set pemain DVD. Ini kita laraskan semua kawalan pengguna tu. Yang banyak tu tak perlu, tak tulis pun tak apa, tak tulis pun tak apa. Didapati, okey, apa didapati bila kita ni? Apa yang kita nampak? Apa yang kita lihat? So, kita akan tulis tiada keluaran video pada penerima TV. Audio kiri dan kanan dan keadaan normal. Okey. Jadi itu so kesimpulan yang kita tulis, dijangka berlaku kerosakan pada kabel RCA. Okey, ini kita jangkalah. Kabel RCA dari set DVD ke set penerima TV. Bahagian keluaran video pada set pemain DVD. Ada dua tempat lah, sama ada kabel RCA rosak ataupun bahagian keluaran video pada set pemain DVD mengalami kerosakan. Okey, bila kita dah buat kesimpulan bahagian tu yang rosak, langkah kedua kita kena guna dengan menggunakan osiloskop ukur gelombang pada kabel RCA dan jet keluaran. Okey. Ini kita, kalau ni maknanya kita buat surehan lah. Sebab kita menggunakan peralatan di osiloskop, kita ukur gelombang pada kabel RCA dan jet keluaran. So, didapati paparan osiloskop dekat audio sebelah kiri, audio sebelah kanan ada gelombang. Tapi pada video, tak ada. Maknanya kabel RCA itu untuk, kan biasa kita akan ada tiga dekat kabel RCA itu ada tiga keluaran, yang kita ada satu kabel warna merah, satu kabel warna putih. Itu ialah untuk left right bahagian audio. Yang warna kuning adalah untuk disambungkan ke bahagian video atau gambar. Jadi bila kita ukur, ukur bentuk gelombang di situ, di bahagian warna merah dan warna putih, dua-dua ada bentuk gelombang audio kat situ. Maknanya suara dia memang normal tadi kan. Cuma pada video sepatutnya adalah gelombang video, tapi tak ada bentuk gelombang yang keluar. So maknanya kita dah tahu kat situ, didapati kesimpulan yang kita boleh tulis, didapati gelombang audio kiri dan kanan adalah normal, manakala gelombang video tidak normal sebab tak ada gambar tadi kan. Dijangka bahagian jack keluaran video mengalami kerosakan. Okey, jadi bila yang kita dah tahu tu, kita terus offkan je. Offkan pemain DVD, kita dengan menggunakan meter ohm, julat kali 10 ohm, ukur keterusan pada kabel RCA dan jack keluaran video. Jadi tak perlulah langkah banjudak. Kita tak payah nak suntik syarat 1 kHz sebab kita dah tahu suara dia ada. Jadi kita terus surih laluan je. Surih laluan tempat yang kita jangka rosak tadi. Okey, jadi kita offkan pemain DVD dengan menggunakan meter ohm ataupun multimeter julat ohm.
julat kali 10 ohm, kita uji ukur keterusan pada kabel RCA dan jack keluaran video. Okey, dapatan yang kita dapati bacaan pada kabel RCA dalam keadaan normal, manakala bacaan pada jack keluaran ialah 0 ohm. Kalau jack keluaran 0 ohm, jack tu yang kepala jack yang kita nak masukkan ke jack dekat DVD ataupun dekat penerima TV tu ya. Itulah jack. Yang warna kuning tu kita panggil dia jack. Okey, seterusnya komponen rosak dan jenis kerosakan. So, yang rosak ialah jet keluaran video dia terpintas sebab tadi bacaan meter 0 ohm. So, kesimpulan dia oleh kerana jet keluaran video telah terpintas menyebabkan isyarat video dari pemain DVD tidak dapat dihantar ke bahagian keluar penerima TV. Okey. Itulah tadi untuk DVD saya dah selesai terangkan macam mana kita nak buat laporan kerosakan untuk DVD. Senang je kan, bergantung kepada simptom dan kita tahu kat mana bahagian kita jangka rosak, so kita terus tuju je ke tempat yang jangka rosak dan kita gunakan 3 langkah sajalah. Okey, seterusnya ini ialah contoh komponen rosak yang boleh dikesan secara luaran, yang saya kata secara fizikal pemerhatian tu ini contoh IC bila dia terbakar, bentuk dia macam ni, komponen terbakar macam ni. In English we call it external symptom broken parts. Ini komponen kita panggil parts. Parts ni ialah untuk komponen, contoh printer terbakar, contoh printer terbakar. Ni perintang terbakar, perintang yang kita solder pada PCB. Kalau komponen terbakar macam ni, ini pun sama. Bila komponen terbakar, inilah bentuk dia yang kita boleh kesan melalui fizikal. Mata, hidung, rasa. Ini dah dia. Contoh gambar-gambar dia. Okey, saya rasa itu saja penerangan saya untuk high five dan DVD. So, sebiasa kita ada 2 soalan dalam slide ni. Soalan pertama, sebagai seorang uji teknik, anda ditugaskan untuk mengesan dan membaik pulih kerosakan sebuah set high five. Okey, jadual 1 menunjukkan laporan mengesan kerosakan sebuah set high five. Dia dah bagi kat situ simptom. Lepas tu simptom dia tiada keluar pada pembesar suara kiri dan kanan. Dan pemeriksaan dia, apa kita buat? Pemeriksaan ni sama dengan langkah kerja. Kita dah buat pemeriksaan, bekalan kuasa di-on-kan. Dapatan dia apa? Dapatan dia tulis LED penunjuk menyala. Okey, maknanya bekalan kuasa tak rosak bila ada LED penunjuk menyala. So, bahagian tune-nya, bahagian tune ni untuk bahagian macam radio lah. Dan audio, tiada keluaran bunyi. Okey, bahagian CD DVD, mekanikal berfungsi tetapi tiada keluaran bunyi. Kemudian kamu menguji kerintangan pada pembesar suara berfungsi dengan baik. Tapi tiada keluaran pada pembesar suara kiri dan kanan kan? Tapi pembesar suara baik. Maknanya pembesar suara awak tak rosak, dia elok. Jadi yang rosak ialah bahagian apa? Kalau macam ni kita tahu dah. Tiada keluaran pada pembesar suara kiri dan kanan. Kalau ikut contoh, bahagian apa rosak? Awak dah tahu dah. Kalau tak ada suara, bahagian apa rosak? Speaker tak rosak, speaker elok. So, bahagian apa? Nama dia tu bahagian apa awak namakan? Peringkat yang dia cakap rosak apa dia? Kemudian langkah kerja bagaimana anda mengesan kerosakan set high five tersebut. Ada berapa langkah kerja yang saya listkan tadi? Ada kat dalam slide. Saya ada listkan. Awak boleh rujuk jawapan yang ada kat situ. Okey, kemudian yang kedua terdapat berapa kaedah ujian yang dijalankan bagi mengenal pasti kerosakan set DVD. Nyatakan 2 saja kaedah ujian tersebut. Saya dah nyatakan tadi kaedah ujian. Merujuk jadual 4 tadi. Kat situ awak rujuklah. Ada jawapan kat situ. Okey, saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya masa kelas online.